A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Allahumma salli ala sayyidina. InsyaAllah pada pagi ini kita dengar hadis Nabi SAW di dalam bab kalimah iman, iaitu dalam bab beriman kepada yang gaib. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai mengkebumikan mayat akan berdiri di tepi perkuburan dan berkata, "Berdoalah untuk saudara kamu ini, memohonlah supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya, iaitu dalam menjawab soalan, kerana sekarang ini dia sedang ditanya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan bahawa satu ketika baginda Rasulullah SAW telah masuk ke tempat sembahyang. Baginda mendapati beberapa orang sedang bergelak ketawa sehingga ternampak gusinya. Rasulullah SAW bersabda, "Sekiranya kamu banyak mengingati maut, iaitu satu benda yang akan memutuskan kamu dari kelazatan hidup, nescaya kamu tidak akan berkeadaan seperti ini. Sesungguhnya tidak akan berlalu satu hari pun di mana tanah perkuburan kecuali akan bersuara, 'Aku adalah rumah pembuangan, rumah yang sunyi, rumah yang dipenuhi dengan debu, dan aku adalah rumah yang dipenuhi dengan cacing-cacing.' Apabila seorang mukmin dikebumikan, kubur akan berkata, 'Selamat datang untukmu. Kamu telah datang dengan keadaan yang baik. Di antara orang-orang yang masuk ke perutku, kamulah orang yang paling aku sukai. Sekarang, apabila kamu diserahkan kepadaku, kamu akan melihat bagaimana aku akan melayanimu dengan baik. Kemudian kubur akan diperluaskan sejauh saujana mata memandang, dan sebuah pintu yang akan menghala ke syurga akan dibukakan.'" Masya Allah. Seorang yang berdosa apabila dimasukkan ke dalam perkuburan, kubur akan berkata, "Tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam perutku, engkaulah orang yang paling aku benci sekali. Sekarang kamu telah diserahkan kepadaku. Kamu akan lihat bagaimana aku akan melayanimu. Lalu kubur akan menghempitnya sehingga tulang-tulang rusuknya berceragah di antara satu sama lain." Na'udzubillah. Sebagai isyarat, Rasulullah SAW menyilangkan kedua-dua belah jari jemari tangannya. Kemudian 70 ekor ular akan dilepaskan ke atasnya. Sekiranya seekor saja mematuk di atas muka bumi ini, nescaya tidak akan tumbuh sebarang pokok dan tumbuhan sehingga hari kiamat. Masya Allah. Ular itu akan mematuk sehingga ke hari kiamat. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kubur adalah sebuah taman daripada taman-taman syurga atau sebuah lembah dari lembah api neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Masya Allah. Dari Bara' ibnu Azib radhiyallahu an meriwayatkan, kami telah keluar bersama Rasulullah SAW menghantar jenazah seorang lelaki kaum Ansar. Maka kami sampai ketika liang lahat masih digali. Kemudian Rasulullah SAW duduk dan kami mengelilinginya dengan penuh tawajuh, seolah-olah burung-burung sedang bertenggek di atas kepala kami. Di tangannya terdapat sebatang kayu yang mana dengannya membuat gurisan di atas tanah. Kemudian mengangkat kepalanya dan bersabda, "Mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab kubur." 2 atau 3 kali. Baginda SAW bersabda, akan datang 2 orang malaikat dan akan mendudukkannya dan akan bertanya keduanya, "Siapakah Tuhan kamu?" Maka dia akan menjawab, "Tuhanku ialah Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat bertanya lagi, "Apakah agama kamu?" Maka dia akan menjawab, "Agamaku ialah Islam." Kedua malaikat bertanya lagi, "Apakah yang kamu katakan kepada laki-laki yang diutus di kalangan kamu?" Maka dia akan menjawab, "Dia ialah pesuruh Allah Subhanahu wa taala." Bertanya lagi malaikat, "Bagaimana kamu dapat mengetahuinya?" Aku membaca kitabullah, maka aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Sabda Nabi SAW, maka akan diseru dengan satu seruan dari langit, "Hamba-Ku berkata benar."
hamparkanlah untuknya sebuah hamparan dari syurga dan pakaikanlah dia dengan pakaian dari syurga, serta bukalah untuknya sebuah pintu yang menghala ke syurga. Maka bertiuplah angin dan wangi-wangian yang harum dari syurga kepadanya, dan diluaskan kubur untuknya sejauh mata memandang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kematian seorang yang tidak beriman, yakni kafir. Sesungguhnya roh seorang kafir akan dikembalikan kepada jasadnya. Dua malaikat akan mendatanginya dan menjadikan dia duduk dalam keadaan dan akan mengajukan pertanyaan kepadanya. Siapakah Rabb kamu? Dia akan menjawab, aduhai, aku tidak tahu. Kemudian malaikat akan bertanya lagi, apakah agama kamu? Dia akan menjawab, aduhai, menyesalnya aku tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya lagi, apakah pandangan kamu mengenai seorang lelaki yang diutus di kalangan kamu, yakni sebagai seorang nabi? Dia akan menjawab, aduhai, menyesalnya aku tidak tahu. Selepas soal jawab tersebut, satu suara dari langit menyeru, dia bercakap bohong. Dari Allah kedengaran satu suara, hamparkanlah untuknya satu hamparan dari api. Pakaikanlah pakaian untuknya dari api. Bukakanlah satu pintu neraka untuknya. Yakni semua perintah itu terlaksana. Rasulullah SAW bersabda, kepanasan api neraka, yakni dengan sebab terbukanya pintu neraka, telah meniupkan angin yang amat panas ke dalam kuburnya, dan kubur telah disempitkan untuknya sehingga tulang rusuknya berceragah di antara satu sama lain. Na'udzubillah. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, malaikat berkata bahawa orang-orang kafir telah berbohong memberi maksud jawapan kepada soalan yang diberikan menzahirkan pembohongan. Pada hakikatnya mereka mengingkari akan keesaan Allah SWT, risalah kenabian dan agama Islam. Dari Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila dimasukkan ke dalam liang kubur dan orang yang menghantar jenazahnya telah meninggalkannya, yakni masih dalam jarak yang hampir, di mana suara-suara tapak kaki mereka masih kedengaran, pada masa itu juga dua orang malaikat telah datang menghampirinya. Malaikat telah mendudukkan orang itu, kemudian bertanya, apakah pandangan kamu tentang seorang, iaitu Muhammad? Kemudian kalau dia seorang mukmin, dia akan berkata, aku bersaksi bahawasanya dia adalah hamba Allah SWT dan pesuruhnya. Maka akan dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di dalam neraka. Maka Allah SWT telah menukarkan tempatnya ke dalam syurga, dan dia telah melihat kedua-dua tempatnya. Adapun mengenai orang-orang munafik dan orang kafir, selepas mati juga akan ditanyakan kepadanya, apakah kamu ketahui mengenai orang ini? Dia akan menjawab, aku tidak tahu mengenainya, cuma aku mengatakan apa yang orang lain katakan. Mereka akan dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu mengenainya, tetapi kamu tidak mengikut orang yang tahu. Yakni, maka sebagai balasannya, orang itu akan dipukul dengan sebuah penukul besi yang menyebabkan dia menjerit dengan jeritan yang amat kuat didengari oleh makhluk sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berlaku pada hari kebangkitan sehingga tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang mengucapkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Dalam satu riwayat yang lain dikatakan, selagi masih ada orang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kiamat tidak akan berlaku. Hadis riwayat Muslim. Hari kiamat akan berlaku apabila dunia ini benar-benar kosong dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga memberi maksud hari kiamat tidak akan berlaku selagi masih ada manusia yang menyeru, wahai manusia, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepadanya sajalah kamu menyembah.
Dari Abdullah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat kecuali ke atas orang-orang yang paling jahat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan muliakan Allah SWT. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita dengar tadi, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah untuk dapat kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.